أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan haji, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, barisan ahli tuan kuasa, tuan nazir dan tetamu Allah yang saya muliakan. Kita merafakkan, mengangkatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam ni sama-sama bertemu dengan saya minggu yang kedua dalam ataupun kali kedua dalam bulan Januari. Maka insya-Allah kita sambung pengajian kita tentang bab jihad. Tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang dapat hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Allah telah memberikan kesihatan kepada kita, diberikan umur sehingga malam ini dan seterusnya. Diam tak diam sudah setengah bulan lebih, bulan Januari 2024. Bermakna umur kita makin kurang setengah bulan. Tahun 24 ni umur kita kurang setengah bulan, termasuk saya lah. Walaupun kadang-kadang ada setengah keluarga, anak-anak kita menyambut ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun hari jadi ke, dengan belikan kek, belikan hadiah gembira kan. Pada hakikatnya di sisi Allah umur kita makin berkurang. Berdasar itulah Sayyidina Umar mengingatkan kita, dan dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam kitab Penawar Bagi Hati pun disebut, orang yang bijak itu adalah orang yang mengingati kematiannya. Jadi alhamdulillah, artinya tuan-tuan ni semua yang hadirnya, kita ingat kepada kematian. Dan tanda kita orang yang bersyukur adalah orang yang beriman dan mentaati perintah Allah serta ingat mengingati, nasihat menasihati. Kalau tidak, kita adalah di kalangan orang yang rugi. Imam selalu baca, tuan-tuan baca, cucu-cucu anak kita dah hafal suratul As yang dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapa juga kita, selagi kita manusia, apatah lagi sebagai orang Islam yang beriman, mesti ada 4 sifat yang mesti ada dalam kehidupan sebagai orang Islam yang beriman. Kalau tidak dinamakan iman yang sempurna. Dia mengaku dah beriman, aku iman, percaya aku iman dan perkara, tapi pada hakikatnya bila tidak dilaksanakan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, artinya imannya tidak sempurna. Lagi yang kita takuti, imannya telah gugur disebabkan kecuaian dan keengganan mereka melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, supaya kita tidak rugi, pertama iman yang mantap. Bukan setakat percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, pada hari kemudian, hari kiamat, qada dan qadar. Tak di lisan saja. Lisan sebagai ikrar, hati ditasdikkan dalam hati. Kemudian dengan anggota kita melaksanakannya.
Kalau kita orang yang beriman, kita tidak akan melakukan maksiat. Kerana setiap kehidupan kita dicatat oleh malaikat. Semoga ada kiraman, katibin, mungkar, nakir, malik, ridwan, semua ada. Manakan mungkin kalau kita tahu ada orang yang kita percaya, orang yang mencatat keburukan dan kebaikan, kita nak buat jahat. Contoh, kita bawa kereta setengah speed ni, sekali nampak bayang kereta polis kat depan, polis trafik, agak-agak macam mana? Ada berani? Pakai tekan ke pakai akad? Oh tekan hebat. Betul lah, kita tekan brake, bukan tekan minyak. Betul. Itu baru manusia tu kan. Kita sama-sama manusia. Tapi malaikat tidak terlepas daripada kata-kata kita, perbuatan kita, walaupun kekecil-kecil perbuatan. Sama ada yang baik, apatah lagi yang buruk. Kata-kata nasihat, kata-kata celahan, kata-kata umpatan, batu api dan sebagainya, itu semua akan dicatat oleh para malaikat dan akan dipersembahkan kepada kita sendiri dan kepada Allah Ta'ala. Nak lari ke mana? Di dunia yang menyaksikan kita, kita boleh lari, boleh mengelak. Hebatnya peguam kita, lepaslah kita. Apatah lagi kalau kita sesuatu kes yang dibicarakan, dia punya saksi berapa ramai. Kalau kes tu besar, saksinya ramai, sampai 100 orang lebih. Tapi kita besok hanya 5 saksi saja, pun dah tak terpikul kita dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia ni. Apa saksi kita? Allah sendiri. Allah sebagai alaihissallahu bihakamil hakimin, pengadilannya tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celanya. Kedua, malaikat kiraman katibin, mula saja kita balik sampailah kematian kita, tugasnya ada. Kecuali kita orang yang waliyazubillah nyanyuk ataupun orang yang koma, dah tak ada ambil kira. Itu kalau kita tengok nenek-nenek kita, dia sembahyang suka hati dia je, dah zuhur ke, tak asar ke, maghrib, 4 rakaat, 2 rakaat ke 1 rakaat, ikut dia je. Pasal memang umur ketika itu Allah takdirkan seorang itu nyanyuk. Itu sebab Nabi mengajar kita doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika al-anjal qatal, wa na'udzubika minal jubni buh, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. 5 sifat tu supaya jangan ada pada kita. Sifat malas, sifat putus asa, sifat bakhil, sifat nyanyuk, pelupa dan sebagainya. Maka kata para ulama ahli tafsir, kata amalkan dalam suratul Ala, sanuqariuka fala tansa. Amallah, bukan lupa baru baca, memang tak ingat. Mana aku letak kunci rupanya dalam pakai seluar, cari pakai narak, rupanya gagal. Orang rumah kata tu dalam pakai abang tu. Jadi banyakkan baca ayat Quran, sanuqariuka fala tansa. Amalkan. Kedua, suratul Ala itu kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ar-Rawi, disebut fadilat orang yang mengamalkan membaca surah Al-Ala. Apa dia tuan? Mungkin ada yang dah tahu. Ini ya, saya pun diijazahkan oleh tuan guru saya melalui tafsir, maka saya sampaikan ilmu ini kepada tuan dan puan. Jangan dah kena baru nak baca. Itu jawabnya pergi hospital. Orang yang belum terkena atau baru nak kena surah penyakit buasir. Tahu baca penyakit buasir? Ya. Tuan-tuan alhamdulillah tak kena. Saya pun setakat ni alhamdulillah. Tapi yang kena nangis tuan-tuan. Harap ngoyoh pun nangis, harap ngeseng nangis, nak kentut pun nangis. Betul, tanya tuan doktor tu.
Ya, ampun maaf, berdarah. Ada kerabat saya mangkat 2 pupu, ampun maaf, besar ni tuan-tuan. Dia punya buasir tu. Tapi alhamdulillah usahanya, ada satu tabib di dulu lah, sekarang tak tahu lagi, di Kapar, Cina. Dia bagi ubat tradisional, tak apa-apa rempah lah. Rupanya kecut-kecut, rupanya gugur. Tapi gugur benda tu dah sakit kan. Benda dah sakit lama bertahun. Pasal apa? Malu. Malu nak jumpa doktor, malu nak pergi hospital. Lama-lama besar-besar, makin buang besar, makin besar, makin sakit. Kan? Itu. Jadi kalau tuan-tuan amalkan suratul A'la, sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Terutama semasa tuan-tuan sembahyang sunat. Sembahyang berimam mungkin tak sempat. Tapi kalau sembahyang sunat sendiri, bacalah. Ya, pada rakaat kedua, bacalah apa-apa, kuliah ke, qul huwallah ke, amalkan, insya-Allah. Saya kalau ceramah mana-mana pun, saya bagi ilmu ni supaya jangan terkena penyakit buasir dan penyakit lupa. Okey, ya. Itu. Jadi ayat Quran yang menyebutkan tentang pengajian kita pada malam ni. Tahu ya, sejak saya makan ubat ni kena banyak minum. Doktor kata kena banyak minum air kosong. Satu hari 10 biji, 5 pagi, 5 petang, ataupun malam. Tekak rasa semacam Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. At-Taubah ayat 20 hingga 22 yang bermaksud orang-orang yang beriman. Ni tadi saya baca tentang suratul As yang dikatakan orang yang tak rugi ialah orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kita, orang yang beriman, tuan-tuan yang dan puan-puan, berpindahlah kamu atau berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan dirinya lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Maksudnya tuan-tuan yang berjuang ni pada jalan Allah, di sisi Allah amat tinggi darjatnya, makamnya diangkat. Walaupun orang tak berapa kenal kita, setakat karya kita saja, pejabat kita je, mungkin sekolah kita je, kampung kita, tapi di sisi Allah, Allah kenal kita. Di akhirat Nabi kenal kita. Kerana ada beza. Bercahaya muka orang-orang yang mentaati perintah Allah, terutama orang yang menjaga sembahyang, orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, orang yang kasih kepada Rasulullah serta mengikut sunnahnya. Mereka-mereka inilah yang akan mendapat syafaat dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Ya? Mungkin kita tak berkemampuan ataupun kita tak berkuasa untuk nak ziarah selalu ke makam Rasulullah di Madinah, tapi itu salah satu daripada prasyarat yang Rasulullah janji, ya, akan mendapat syafaat selain daripada mentaati perintah Allah. Betul. Jadi saya sebut pertama, orang yang menjadi apa dia? Umat Nabi SAW. Jangan sampai Nabi tidak mengaku umat. Kalau tuan-tuan guru lain menyebut, dia kata ada dia kalangan di akhir zaman umat Nabi Muhammad, zamannya dilahirkan zaman Nabi akhir zaman, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku umat. Contoh,
orang yang mempersenakan sunnah Rasulullah, seperti orang yang tidak berkahwin yang telah cukup syarat. Dia kata, kahwin pun lebih kurang sama juga. Lagi yang tak kahwin. Yang kahwin pun bercerai juga. Baik tak baik kahwin. Macam-macam lah alasan dia kan. Dia tak nak kahwin. Sedangkan kewajipannya cukup, syaratnya cukup, maka Rasulullah tidak mengaku umat. Kecuali berpenyakit, memang tak cukup belanja, pekerjaan tak mengizinkan, tu ada alasan. Tapi kalau saja dia memohkan, tuan-tuan percayalah, saya sebagai juru nikah mantan, saya tahu bila orang datang jumpa saya menceritakan minta menyelesaikan masalah, jumpa saya, Ustaz, isteri saya dah lari, Ustaz, dia tak balik dah seminggu. Kadang-kadang isterinya datang cerita macam ni, saya tanya satu je. Kalau isteri yang datang, saya tanya, macam mana sembahyang suami puan? Itulah Ustaz, kadang-kadang sembahyang, kadang tidak. Itu sebabnya. Kalau suami pula yang datang, saya tanya, ada sembahyang berjemaah dengan isteri, dengan anak? Tak sempat, tak senang je pokok satu. Macam tuan-tuan tu, jaga sembahyang, apatah lagi sembahyang sunat, insya-Allah Allah pelihara kita. Dia kata, in tansurullah yansurkum. Bila kita jaga perintah Allah, Allah akan jaga keadaan kita. Betul. Jadi bila seseorang itu mendapat pengakuan daripada Rasulullah, menjadi umat, maka insya-Allah mendapat syafaat. Kedua, antaranya orang yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Tuan-tuan baca, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun. Surah apa? Surah Al-Mutaffifin. Rasulullah melaknat tidak mengakui umat bagi mereka yang berniaga tapi menipu, mengurangkan timbangan, mengurangkan sukatan, mencampur adukkan yang elok dengan yang tak elok. Kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi Mekah, perasan tak kurma yang dekat petak-petak tu, engkau makanlah banyak mana, jangan masuk plastik dah. Kenapa dia bagi kita halal? Pasal dia campur, kadang-kadang dia tak elok, ada yang bubuk. Jadi kalau jemaah saya bagi khusus, tolong beli yang dalam kotak tu. Itu hewan, InsyaAllah tak ada bubuk. Pun dia tak bagi terasa banyak-banyak, lebih-lebih sebiji. Arab pun ni tak menipu. Pasal apa? Iman. Bukan kita nak hina dia, tapi keadaan pengalaman saya yang beberapa kali pergi, saya tengok, saya perhati je. Kedua, bab sembahyang. Tuan-tuan ingat dia sebut sembahyang kami Masjidil Haram. Dia tutupnya dengan plastik, dia tutupnya kedai dia kat dalam. Wallahu alam sembahyang ke tidak. Jadi orang yang berniaga tapi menipu, maka Rasulullah tak mengakui iman, kecuali mereka bertaubat. Betul. Ini lagi sebulan lebih akan menghadapi puasa. Kita tengok orang yang berniaga di fasa Ramadan tu. Agak-agak lah saya cakap pasal saya terkena. Makanan yang dah basi dijual juga. Minta maaf. Saya bukan nak kata tuan-tuan puan, ini realiti. Beli kari pap, dia panaskan kari pap, panaslah kari pap tu. Dalamnya kita beli pukul 3, makan pukul apa? 7.30, buka, tak basi. Ada lagi malang, dibawa pergi masjid, dia suruh orang makan. Kita makan melendir je. Orang yang berniaga macam tu, pertama sekali tidak akan kaya, tak akan mendapat keberkatan, malah Rasulullah murka. Saya perhati je tuan-tuan,
orang yang meniaga macam tu tak berkat. Kita tengok makcik-makcik kita, bahkan makcik lah, yang meniaga pecal, tempe, sayur-sayur, jujur, jual tapai, jujur, kalau dikata manis tu manis lah. Bukan ini rasa manis, balik masam. Tempe yang ini hello, dia buka, hello, balik tak boleh makan. Boleh kaya, tak kaya. Tapi makcik-makcik kita dulu, walaupun dia jual pecal, jual tempe, jual sayur, seminggu hanya sekali. Pasal minggu tu banting. Saya ingat dia kecil-kecil. Kalau kita beli 5 pecal, 1 ekstra. Nah, makcik sedekah. Ataupun kalau harganya agak, katakan RM2, 10 sen halal. Sekarang 10 sen pun minta. 10 sen ada, kita pun cari 10 sen, 5 sen. Mana nak berkat? Betul tak? Saya pun nak cakap, dah lah nasi lemaknya besar ni, 3 kali suap habis. Kacang tanah 4 biji, ikan bilis koyak-koyak seko. Ini betul. Untuk kita mendapat sebagai diiktiraf oleh Rasulullah, kena jujur. Kedua, kita banyakkan bersedekah. Ketiga, kena ikhlas. Keempat, kita niat untuk mencari rezeki. Itu baru dapat. Kalau tidak, yang pertama, jangan sampai Rasulullah tidak mengiktiraf kita sebagai umatnya. Kedua, banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Ketiga, kasih kepada Rasulullah, termasuk kaum kerabatnya, dengan mengikuti sunnah-sunnah. Walaupun sekecilnya, macam tuan-tuan yang biasa gunakan kayu sugi, buat suka yang biasa pakai serban, silakan. Ya, itu semua Rasulullah. Jadi hatta yang paling mudah, tuan-tuan pakai minyak wangi, pergi masjid pakai minyak wangi yang bersih lah, yang thayyibah. Ya, jadi itu di antara kita akan mendapat syafaat. Kemudian kekalkan membaca Al-Quran, yang saya pernah sebut, walaupun semuka 2 muka 1 hari. Ada kadang pejabat-pejabat, saya dengar dia letak telefon dekat bawah, dibaca Al-Quran. Saya pergi mana semalam, satu kedai dibuka ayat Quran. Saya kata Alhamdulillah, seronok. Macam rasa kat Madinah ataupun kat Kelantan. Kalau kita ke jalan pasar Khadijah, kan kita dengar ayat Quran. Kerana Quran lah satu-satunya akan memberi syafaat kepada kita di akhirat dan di alam barzah, serta bila kita nak meninggal. Dan yang akhir sekali, yang akan mendapat syafaat kepada kita ialah tentang amalan kita, sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan ni Allah beri satu kelebihan, yang istiqamah dengan masjid, dengan majlis kuliah, pengajian. Kita akan boleh minta, mohon pada Allah supaya sahabat kita masuk ke surga bersama-sama. Tapi istiqamah, kita tengok pada sahabat kita sepulan, kita dah masuk syurga ni, tuan-tuan puan. Sekali ada seorang sahabat kita yang selalu duduk sebelah kita, semayang berjemaah selalu dengan kita, pengajian dengan kita, berbuka kadang-kadang dengan kita, kadang-kadang ngetir dengan kita, tak masuk syurga oleh kerana kesilapan yang belum sempat bertaubat. Jadi Allah beri kelebihan daripada tuan-tuan, kita boleh minta, ya Allah, aku tidak senang hati tidak akan masuk ke syurga kecuali kawan aku yang di dunia bersama dengan aku untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Hebat. Berdasar itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, tuntutlah ilmu sebagai satu kewajiban. Baik.
Dengan cara apa? Jihad, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk ni berjihad. Ya, melawan nafsu kita daripada duduk depan rumah, dekat rumah, baca surat khabar, tengok TV, asyik cerita tak kisah tak habis-habis. Kisah bunuh, kisah itu, kisah ini. Dunia di akhir zaman macam tu. Masa saya kecil-kecil dulu nak dengar kes bunuh, sebulan satu pun tak ada. Aksiden jarang. Sekarang anak bunuh bapa, mak tu dalam umur 60-70. Apa yang dia boleh lawan? Boleh dibunuh. Anak sendiri dibunuh, keluarga sendiri dibunuh. Sebab apa? Agama. Jadi dengan adanya kita pegang teguh dengan agama, dengan adanya kita berjihad fi sabilillah, insya-Allah Allah jaga kita. Itu yang kita doa dalam sembahyang. Kan yang disebut oleh ustaz-ustaz yang lain, yang pernah juga disebut dalam sembahyang tu kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. 8 perkara rasa tak sedar je kita baca. Duduk antara dua sujud, rupanya kita baca doa. Kita minta ampun pada Allah. Rabbighfirli warhamni, kau kasihlah aku. Wajburni, kau tutuplah tentang kecupanku. Warhamni wajburni warfa'ni, kau angkatlah derajatku. Ya, insya-Allah. Warzuqni, kau berilah rezeki kepadaku. Warfa'ni, warzuqni wahdini, berilah hidayah kepadaku. Wa'afini, maafkan aku. Wa'afani, berikan. Tengok, bagi orang yang belajar tentang sembahyang, menghayati sembahyang, khusyuk dalam sembahyang, setiap word perkataan daripada Allahu Akbar hingga Assalamualaikum, semuanya ada doa. Berdasar itu kehidupan tuan-tuan kita semua, alhamdulillah, Allah jaga. Kaum kerabat kita, isteri kita, alhamdulillah. Kalau ada sedikit-sedikit yang tak kena, kita cepat-cepat berdoa. Kerana Allah nak duga kita di atas kesabaran, di atas ketakwaan. Betul? Tuan-tuan ingat, orang alim tak ada dugaan, tak ada sakit, tak ada cabaran, tak ada musibah. Ada. Tapi kerana dia beriman, dia bersyukur. Syukur Allah ingatkan aku. Sampai Rasulullah kata, walaupun kita tercucuk duri yang kecil, ada hikmahnya. Allah nak mengingatkan kita. Apa yang kita tersilap, perkataan ke, perbuatan ke, ataupun ada kewajipan yang kita tak lakukan. Jadi kita, ya Allah. Contoh kalau kita jatuh, kita cakap apa? Allah Akbar. Ya Allah. Bukan kita maki tak. Kalau maki tak ada pahala, malah maki teruk. Tapi kalau kita Allah Akbar, perkataan itu kita sebut dulu, kan? InsyaAllah. Kalau luka pun, luka sikit. Kalau aksiden pun, Allah masih pelihara kita lagi. Ada yang kita ada hikmahnya. Itu dia katakan, berjuang, berjihad dan berpindah kepada yang lebih baik. Ini pasal awal tahun baru ni, kita berhijrah, azam kita tambah baik. Jangan panjang angan-angan. Itu merosakkan diri kita. Orang yang panjang angan-angan merosakkan diri. Tapi orang yang berazam, dia makin hidup dia akan lebih tenang, lebih aman dan lebih tentram, insya-Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang menang, berhasil cita-citanya. Allah sebut ni, dia beriman, dia berpindah daripada kebaikan yang lebih baik,
mengikut perintah Allah, maka rahmat keridaan Allah akan diberikan kepadanya. Allah akan menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan memperoleh rahmat dan keridaan-Nya dan syurga yang di dalamnya mereka memperoleh kesenangan yang abadi. Tuan-tuan, janji Allah, bila kita orang yang taat, orang yang bersifat takwa, orang yang beriman sungguh-sungguh, orang yang beramal, maka Allah kata apa? Dia akan mendapat ketenangan dalam kehidupan dunia. Ini dia cakap dunia dulu. Keredaan Allah, kasih sayang Allah, redha Allah, dan disediakan surga baginya yang sentiasa mendapat ketenangan di akhirat kelak. Khalidina fiha abada, kekal abadi. Kita hidup di dunia hanya sekejap. Dekat banting karya tuan-tuan ni, ada 100 tahun. Ada bapa kita atau kita 100 tahun? Tak ada kan? Tempat saya sana pun tak ada. 90 pun tak ada. Kan? Jadi artinya hidup kita tak lama. Yang dikatakan 1000 tahun dunia, 100 hari di sana. Saya yang 73 tahun ni kira-kira dalam 1 jam 40 minit di sisi Allah. Kalau 1000 tahun hidup di dunia, 1 hari di sana, bayangkan. Tak, umur sekarang 73, tak 1 jam 40 minit. Kira bodoh lah saya kata. Congak-congak. Betul. Tapi Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat. Kita boleh daripada kecil, mula lahir sampai sekarang, macam-macam nikmat Allah kita peroleh. Betul tak? Kalau kita bandingkan orang lain, orang yang OKU, orang yang tak sihat. Kalau saya dapat WhatsApp dulu semalam daripada pangkat 3 pupu saya di hospital Putrajaya, 1 kaki dah tebuk atas bawah. Saya tengok geri. Allah, terdirit. Bukan kita hina tak, kita tak sampai hati tengok. Dia kata nak tinggal potong Allah Akbar. Tuan-tuan yang sihat, boleh berjalan, boleh makan, boleh ke sana kemari. Allah Akbar. Ya, jadi pada saat itulah kita banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita taati perintah Allah supaya tidak lain tidak bukan, supaya kita diiktiraf oleh Allah Ta'ala seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Dan akhirnya, ya, sesungguhnya di sisi Allah itu mereka adalah pahala yang amat besar. Kita tak boleh nilai, tuan-tuan, kerana benda itu benda gaib. Pahala, syurga, neraka, dosa, itu adalah benda yang gaib. Itulah yang dikatakan tanda orang yang beriman. Alhamdulillah. Jadi saya bacakan potongan ayat Quran. Kalau tuan-tuan nak buat rujukan, surah At-Taubah ayat 20 hingga ayat 22. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Jika panjang usia, sihat badan, kita jumpa lagi insyaAllah. Kerana saya tamatkan awal sikit, saya ada program di Masjid Banting. Kita jumpa lagi di masa akan datang insyaAllah. Terima kasih dan tahniah pada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan dalam kehidupan kita dan istiqamah kita menjalani kehidupan sentiasa dalam mentaati Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.